Miss Universe Malaysia ada approach untuk Ana join, tapi disebabkan sebab Islam kan. Dia orang tengok IC, so macam Islam, so tak boleh masuk. Macam tu So kenapa macam tu? Dia sebab ada benda yang kalau you masuk as Islam, nanti ada benda yang you tak boleh buat. Yes, betul. Something about plastic surgery. Like, do you support plastic surgery? Kisah viral cinta palsu bis belakang tabir. Semua buka satu-satu, jujur pedas tapi adil. Dalam bilik semua diam sebab mulut mula berbicara. Show dalam bilik, show dalam bilik itu dah. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam show Dalam Bilik bersama saya Ash dan juga Mika. Dan sebelum kita start Mika kan, saya nak ucap terima kasih kepada korang sebab tengok video kami, naikkan views kami, engagement kami, komen macam-macam. Dan antaranya komen tu kita nak bawakan guest kita pada hari ni lah. Tapi sebelum itu, Mika, kalau korang perasan kita punya setup ni, pasal audio dia pun sedap ni, semua daripada Audio Plus. So anyway, kalau korang nak dengar audio ataupun konten-konten daripada Audio Plus, korang boleh pergi ke platform Spotify, and korang pun boleh pergi ke Apple Podcast dan juga Audio Plus app. makin lancar. Yes. Makin bagus ya. Terima kasih. Okay, dan pada episod kali ni kita bawakan Ana Jobling untuk you guys. Siapa yang komen itu nak Ana Jobling, kita bawakan Ana Jobling kat sini. Ada ke komen yang Ana Jobling? Betul. Janji. Okay, sihat Ana? Sihat, Alhamdulillah. Sihat tak? Alhamdulillah sihat. Okay Ana, macam biasalah kita dengan guest sebelum ni pun kan, kita akan tanya daripada childhood sampailah diorang berjaya macam Ana sekarang ni. Okay Ana, kita mulakan dengan siapakah nama sebenar Ana Jobling? Nama penuh ke? Nama penuh siapa? Boleh Google kot. Tak ada. Orang kadang-kadang orang malah Google. Panjang. Tak apalah. Boleh share sikit ke tak nak? Boleh Google. Boleh Google Boleh Google sebab Okay, panjang. kita punya guest kali ni misteri. Semua orang macam panjangnya nama. Panjangnya nama Tak apa. Nanti korang Google Lagi pun saya nak Google juga. Okay. Jadi Ana lahir dekat mana? Lahir kat Malaysia. Lahir dekat Malaysia. KL, Malaysia. Dan nama IC14. IC14. Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur lah. Kau mana? 14 juga. 14 juga. Betul. Aku je lalai, aku Perak. Okay. So Perak 08 08. Okay Ana, kita nak tanya dulu, sekolah di mana? Ana sekolah antarabangsa. Sekolah antarabangsa. International school kat sini. Wow. Apa nama sekolah tu Ana? International school. International school. Nama dia International School. Okay, so macam mana perwatakan Ana masa sekolah dulu? Soal nakal ke, memang rajin belajar ke, macam mana? Boleh cakap semua kot nakal, rajin belajar. Tak lah. Tapi rajin belajar. Tapi waktu sekolah mungkin masa anak kecil lagi, macam umur 5 ke 10 tahun, Ana very extroverted. Tapi bila Ana masuk, kita panggil middle school, extroverted sikit, tapi Ana fokus kepada berenang sebab dulu Ana wakil Selangor for swimming. So Ana punya fokus kepada swimming lah. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, semua like every day Ana pergi training. So Ana tak bersosial sangat lah. Tak bersosial sangat. So Ana active on sport lah. Active on sports. I Yes. see. Okay Ana, okay lah, mustahil lah masa sekolah dulu kan kita tak pernah buat langsung benda-benda nakal kan. Takkan. Sebab guest kita sebelum ni cerita je diorang punya benda masa zaman nakal dulu. Ada yang panjat panjat tingkap, ada yang ada yang smoke lah, apalah semua. Tapi itu masing-masing lah kan, zaman dulu kan. So macam mana dulu? Zaman dulu wow, ni aib ni. Kita kena fikir balik. Mungkin Ana boleh ingat masa Ana umur 5 ke 6 tahun, Ana pergi tandas lah. Ana pergi tandas. Lama tandas tu kan. Okay, suspend ni. Pergi tandas. Lepas tu Ana tengah, I'm just doing my business on the toilet. Tiba-tiba ada seorang budak lelaki ni masuk. Lepas tu dia macam, kan toilet kat bawah tu, pintu tu kan boleh nampak. So dia macam Skodeng lah. Skodeng lah. So Ana keluar, Ana tendang dia. Itu bukan nakal lah, itu justice tu patut kena pun. Betul. Ana tendang dia. Time tu sebab I'm not a violent person. So mungkin tu first kot Ana pernah tendang anyone, first and last time. So Ana tendang dia, tapi Ana yang kena. Macam mana maksudnya? Ana yang kena marah. Sebab tendang budak tu. Tapi budak tu yang buat salah, dia masuk tandas perempuan lah. So itulah kot paling. Itu bagi saya bukan nakal lah, itu memang patut dia kena. Memang patut lah kena. So lepas tu apa jadi dia? Anak kena panggil lah. Anak kena panggil. Anak kena tulis surat
kenapa Ana buat Okay. benda tu. Tapi lepas macam tu je lah kan. Ya, tapi Ana macam takutlah nak jumpa mama dengan ayah Ana time tu. Tapi bila Ana jumpa, my dad like give me a high five. Mama happy, pergi makan ice cream, pergi shopping. Kan. So okay lah, walaupun. Tapi Ana dah try to explain dah dekat dah explain Ana cikgu. tak ingat sangat lah. Tapi lepas macam tu je lah. Macam like don't use violence. Tapi Yelah. Laki tu injet. I would do it again. Laki tu injet apa? Injet tak laki tu? Ana tendang Faham. Oh okay. Faham. Alright. Ya, Understood. hanya lelaki saja yang tahu Yes. pada saat itu. Yeah. Okay, Ana. Tadi Ana kata Ana merupakan seorang swimmer kan. Yeah. So selain pada berenang, sukan apa lagi yang Ana main di sekolah dulu? Sukan apa lagi well, swimming nombor 1. Tapi time sekolah memang ada, kita kena buat semua sports lah. Yep. Physical education kan. Ada touch rugby, ada track and field, ada basketball, football. Tapi Ana sebut bukan Ana pandai sangat lah main. Tapi at least pernah cubalah kan. Pernah cubalah. Yes. So Ana dulu kat international school, is it diorang pakai syllabus they call as IGCSE? Itu for English syllable. Tapi we went with an American syllabus. So ada SATs, ada IB juga. Faham. So macam mana diorang grading for you punya exam? Oh, aduh, lama sangat ni. Lain kan soalan kita lah. Lama sangat ni, tak tahu lah. We did go by like A+. Ada GPA juga. Ada GPA. Ada GPA. So berapa pointer Ana time tu? Ya Allah, tak ingat, sumpah. Tak ingat Tak juga. ingat. Okay. Tak ingat. Tu Sometimes dah. orang ingat, satu orang tak ingat. Tak Dah lama ingat. sangat kan. 3 point something. I yelah, know, but still okay lah. tak ingat dah. It's a good grade, 3 point something. 3 point something, yeah. Congrats. Okay, Ana, masa sekolah dulu kan, Ana consume tak industri hiburan dekat Malaysia ni? Jujur tak. Jujur tak? Tak, sebab my group of friends semua like from the US, from Australia, UK, very international. Yang Melayu pun macam Tak berapa Melayu sangat? tak berapa Melayu sangat. Kita orang tak cakap bahasa Melayu kat sekolah, walaupun kita ambil bahasa Melayu punya kelas. Tapi tu pun kita belajar macam 1, 2, 3 Faham. ikan. You know, very very easy, simple. Tapi Ana tak berapa ambil tahu pasal industri Malaysia time tu. Okay, kalau ikutkanlah Ana dulu kan, Ana layan movie yang macam mana? Mesti tengok movie kan? Mesti tengok movie. Ana suka movie. I love horror. Okay. Thrillers. Ana suka membaca juga. I love reading. Okay. So yeah, mostly that. Tapi English punya. Okay, cakap pasal thriller kan, Ana, I pun suka thriller juga. Yeah. Your greatest film in genre thriller, film apa? Aduh. Okay, you dulu lah. Yes. Thriller? Yeah. Banyak juga. Susah Banyak. soalan tu. Susah soalan tu. Sebab Yeah. saya yang tanya kan. Okay, Yes. saya fikir thriller. Okay, the first one that comes to mind. Yang paling pertama. Thriller. Oh. Ash bagi satu je nama Ash untuk movie thriller Ash. Wih, banyak lah. Susah Banyak. soalan ni. Boleh saya tarik balik tak? Boleh. Okay, thriller. Thriller ni kot. Cerita Seven. Dia thriller psikologi. Seven. Brad Pitt. And also Samuel L. Jackson. Okay. Dia macam ada plot twist sikit, tapi dia thriller. Okay. Ya. Why dia- Seven Ash? Dia ada Seven punya, orang kata apa, different punya perangai ke apa ke? Dia macam ada benda tu cerita psycho, tapi Okay. dia yang best ni dia ada plot twist last sekali yang macam you tak expect langsung. And also Usual Suspect. The Usual Suspect itu pun best juga. The Usual Suspect. Okay, what about you? Back to you Ana. Mika not thriller, tapi Mika Marvel lah. Okay. Superhero things. Yep. Favorite superhero? Ya, kita pula interview. Apa kita bicara Favorite superhero? Captain America. Captain America. Okay. Okay. How about you Ana? Kalau Marvel? Thriller. 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 The first one yang Ana boleh fikir probably The Uninvited. Oh, okay. Pernah tengok tak? Pernah. Okay, that one's Ah. pretty thriller. Dan apa lagi ya? Okay, tu je lah. Itu je lah, Tak tak boleh apa, fikir. banyak sangat Mungkin kan? kalau kita lama-lama interview, Ana boleh macam okay. So you punya superhero? My favorite superhero, Ana suka cakap Catwoman because I love cats. Oh, Catwoman. Yeah, just yang Catwoman. which version? I yang love Halle Berry ke? Halle Berry and Anne Hathaway. Anne Hathaway. Anne Hathaway punya tu best. Batman dengan Kristen Bell kan? Yes. Okay, Anna, dulu masa sekolah kan, lepas sekolah aktiviti you apa? Macam kalau kita orang kan budak-budak lelaki ni pergi cyber cafe lah, apa kan, main internet apa semua kan. So Yeah. macam you pun mesti ada juga dengan kawan-kawan you.
Okay, lepas habis sekolah Ana selalu ada macam 1 jam sebelum Ana pergi training, swimming training. So kita orang selalu lepak kat the library or kalau lintas sekolah kita ada like a bunch of restaurants yang dah boycott sekarang lah. Tapi selalu lepak dekat situ lah, selalu makan dekat situ. Okay. Tu je lah. Sampai petang lah lepak. Tak petang lah. Mungkin Ana punya training start pukul 4-5 macam tu. Sekolah habis 2 Just nak to kill time just kan? nak to kill time, makan, lepak. Yeah. Dekat international school dulu. Sekali Pernah lagi? tak international school? Sejuk Yep. tak? Sejuk dah ni. So masa Ena dulu dekat international school, pernah tak ada macam di cikgu tu pernah tanya Ena bila besar nak jadi apa? Oh, betul soalan tu. Pernah. Okay, So you Ena jawab apa? Selalu jawab a marine biologist. Biologist. A marine biologist. Okay. Sebab Ana pun diving juga, so I love like the ocean and all that. Ataupun apa dia punya nama? Criminal psychologist. Yes. Sebab Ana suka tengok documentary like murder and CSI. I love CSI. And I'm besar tengok CSI, Law and Order, How to Get Away with Murder. So selain daripada thriller, you suka juga tengok crime documentaries lah? Yes, love. Oh, best. Tapi bila orang tanya kenapa suka nak bunuh orang ke, plan nak bunuh orang ke, macam tak tapi Nak siasat. Nak siasat. yeah, sebab it's fun bila you tengok, you boleh tengok macam like the puzzle, you know, lama-lama ada pattern. So Ana suka analyse benda tu. Faham. Okay, tadi Ana kata pernah wakil Malaysia dalam renang kan? Selangor. Oh, Selangor, sorry, Selangor. Kan, Malaysia Oh, kita. tadi. Okay, Selangor. kenapa you tak pursue further? Sebenarnya itu memang plan Ana. Ana untuk pergi university for further untuk berenang lah. Tapi disebabkan Ana tiba-tiba masuk dalam industri, so macam minat tu dah switch ke situ. Sebab bila kita dah, if you play sports, kadang-kadang you rasa macam tiba-tiba you rasa you buat untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. The passion macam tak ada. You buat sebab you tak nak disappoint orang lain. You don't want to disappoint your team, your family. And mungkin Ana macam bila Ana termasuk dalam industry, passion tu datang balik. Faham. That's what made me happy. Tapi Ana rindu training dengan kawan-kawan, competitions. Cakap pasal industri kan Ana kan, saya difahamkan, saya google lah, saya buat research kan, tak tahulah betul atau tidak, Ana katakan sendirilah kan. So pada umur zaman kecil lah, umur 10 tahun macam tu, Ana masuk Miss Melaka. Ana 17 kot time tu. 17, okay. Miss Melaka and Miss Pahang. Penang. Pahang kan? Pahang. Okay. Yes. Macam mana boleh masuk Miss Melaka? Tak tahulah, mungkin mama Ana nampak ada like talent. Tak tahulah, poster or something. And join lah. Ana tak tahu, tiba-tiba ada je kat situ. Kenal dengan designer yang nak represent kita, makeup artist yang nak make upkan kita. So join lah tentu. So apa aktiviti masa jadi untuk Miss Pahang? Tak ada aktiviti sangat. Satu hari je dia punya. Tu satu hari je, bukan macam Miss Malaysia. Miss Malaysia kan dia lama kan. Just runway, Q&A. Faham. Tu je lah. I see. Q&A susah. Ana ingat satu soalan dia macam something about plastic surgery, like do you support plastic surgery? That was Ana punya soalan lah. So Ana jawab apa tadi? Ana jawab tak ingat sangat lah, tapi Ana cakap personally I wouldn't do plastic surgery, tapi whatever makes you happy, just go with it, as long as you research pasal the doctor and you know it's safe, and jangan buat dekat tempat yang you know, yang tak ada license or anything. Just do whatever makes you happy. Okay, masa Ana masuk Miss Melaka yang Pahang tu kan, Yes. Ana ada rasa minat tak untuk macam masuk competition yang macam tu juga in the future at the time? At the time, Miss Universe Malaysia ada approach untuk Ana join, tapi disebabkan sebab Islam kan. Dia orang tengok IC, so macam Islam, so tak boleh masuk. Macam tu So
Kenapa macam tu? Dia sebab ada benda yang kalau you masuk as Islam nanti ada benda yang you tak boleh buat. Yes, betul. Tapi I didn't see it as macam a loss. Ana macam okay lah, tak apalah. It's okay lah daripada Ana buat benda yang you know, at least Ana cubalah. Okay, after you join Miss Melaka and Miss Pahang tu, what's next for you masa tu? Ana join Dewi Remaja. Okay. Yes. Let's skip that topic. Lepas tu Ana start berlakon lah. Okay. Masa you start berlakon tu, you ada pergi audition, betul? Ke atau ada orang call you, okay, you ada, I give you this role and then you kena tak, kena pergi casting juga. Okay. Kena pergi casting. Pengalaman casting tu macam mana? Sebab you sebelum tu ada berlakon macam advertisement ke atau? Yes, Ana start berlakon, Ana start modeling umur 5 tahun. Okay. Tapi Ana start advertisement umur 14-15 tahun macam tu. Tapi tu pun kena pergi casting juga. Banyak kali kena reject. Terlalu putih lah, terlalu Mak Saleh lah, terlalu ni lah, tu lah. So banyak kali kena rejection. Bukan senang. So casting tu memang kena nampak muka meli. Tak tahu. Depends. Iklan tu untuk apa kan? Untuk apa? Untuk negara mana lah. Sebab kat Malaysia kita buat iklan untuk macam Spain juga. Kita buat iklan China juga. So depends on iklan tu apa. Your first job untuk advertisement yang you secure apa? Lamanya. Tapi payment untuk advertisement memang banyak kan, betul tak? Depends. Kalau you lead role ke, second role ke, depends. Tak ingat. Ya Allah. Sama ada banyak sangat atau yelah benda tu dah lama kan? Benda tu dah lama. Ana boleh list lah iklan-iklan yang Ana pernah buat lah. Ana pernah buat untuk DG. Okay. Harpic. Okay. Banyak sangat tak ingat. Ni masa umur berapa tu Ana? Masa you dapat secure 10 tahun lepas lah. Ya Allah, 10 tahun lepas lah. You tak ingat I punya umur kalau 10 tahun lepas tu macam mana lah Ya, dah macam semalam je kita umur 18. Okay, so you dah secure banyak lah dalam advertisement ni kan? Boleh lah. Okay, so masa you buat job advertisement tu kan, ada tak pengalaman you yang you rasa paling you tak boleh lupakan sekali? Mungkin tak kisahlah buruk ke baik ke, ada tak? Mungkin Ana tak tahu masa kita shoot advertisement, take tu boleh sampai 60 kali take untuk shot yang as simple as minum air je, ataupun buka pintu je, ataupun close up je. Tu yang Ana macam ni ke bila kalau kena berlakon dekat TV 60 take ke untuk satu shot. Tapi alhamdulillah tak lah. Tapi tu je Ana macam yelah tu. Okay, bagi you apa yang membezakan you filming kat advertisement dan juga drama atau filem? Bagi you apa the biggest difference? The biggest difference banyak sebenarnya, sebab advertisement selalunya tak ada dialog sangat lah. So kita kena gunakan otak untuk hafal. Not hafal lah, tapi untuk fahamkan dialog tu. And tapi iklan very particular. Everything, you know, kita kena pergi fitting dulu, baju kena 100%, klien kena approvekan dulu sebelum ke next shot, next scene. Kalau drama dia laju sikit lah, dia tak 100% particular in that scene. Filem lain juga, filem more detail dengan baju, dengan shot semua. So lain-lain lah, dia punya treatment lain. Faham. Daripada segi lakonan skill tu, mana yang you rasa lagi particular? Kalau iklan dia more dramatic. So macam kalau you minum air macam sedapnya macam tu. Okay. Tapi kalau drama you takkan nampak kita orang macam yelah. So macam mana you nak pergi mana hari ni? No, kita tak buat macam tu kan. Okay. Kalau bagi Ana, kalau selama Ana berlakon ni, what is the biggest challenges untuk Ana masa, is it the first masa Ana lakonkan for the first film ke macam mana? The first drama Ana berlakon. Mungkin sebab Ana tak selesakan diri dalam set lagi. So kita first day masuk set, kita takut dengan DOP, kita takut dengan director, kita takut dengan pelakon lain. Sebab kita we don't want to mess up. Kita tak nak you know, susahkan orang lain dekat set. So bila kita nervous, kita susahkan orang lain lah. Sebab kita fumble, kita tak boleh hafal, tak faham apa kita buat sebenarnya dekat sini. Kita pergi casting je, tapi kita tak ada experience lagi. Tapi Ana percaya macam satu hari nanti Ana akan selesakan diri kat set lah. Kita akan
more comfortable dekat set. Cakap pasal tu kan Anna, macam kita orang pun pernah interview artis-artis yang first ever diorang masuk kat dalam set. Macam mana diorang punya treatment, macam mana diorang punya relationship dengan artis-artis yang berlakon masa tu. Sebab ada juga yang orang kata, oh kau baru, aku kau siapa, aku extra, okay lah, macam tu lah. Sebab tak nak mention nama lah kan. Ana ada pengalaman macam tu juga tak? Dimarahi pengarah ke? Dimarahi pengarah memang ada, tapi I take it as pengajaran. Mungkin ada je macam dia sentuh bab personal, tapi Ana macam abaikan benda tu. And kalau pelakon lain setakat ni, selama ni tak pernah. Semua pelakon yang pernah, semua okay. Mungkin kalau ada sindir-sindir ke, Ana sejenis macam lantak lah. Ana tak kisahlah. I dekat sini sebab I nak kerja. You nak cakap apa, you nak cakap je. Ana jenis macam tu daripada dulu lagi. Ana tak kisah apa orang nak cakap. So yeah, okay je. Sama ni okay lah. Your first drama kan, you berlakon dengan siapa? Ana berlakon dengan Rita Ridaini, dengan Umi Aida. Oh, Dudu tu legend tu. Macam mana pengalaman you bekerja dengan diorang? Diorang banyak tolong you tak? Banyak. Diorang sangat-sangat baik. So bila first kali kita masuk dalam set, kita mesti macam Dudu legend. Apa aku nak buat ni? Apa aku nak buat ni? Kita 3 orang ni leading. So itulah. Tapi diorang sangat baik. Kalau Ana tak faham ke, tak tahu apa-apa ke, diorang yang sangat-sangat menolong Ana. Tak pernah ada bad experience dengan diorang. Faham. Macam tadi Ana katakan masa sekolah dulu, Ana kurang consume dengan industri budaya Melayu kan. Kan. So bila you masuk berlakon dan sebagainya, you kenal tak individu-individu macam contohnya macam Umi Aida tadi, you kata dengan siapa dia tadi? Umi Aida dengan Rita Rudiani. You tak kenal diorang? Muka kenal tapi nama kenal tapi muka tak sangat lah. Tak sangat. So it was a big culture shock untuk Ana. Selalunya terbalik kan. Tapi ni Ana kena masuk dalam industri Melayu. Ana kena belajar lah pasal industri Melayu. So bila tadi kan Ana kata dulu Ana consume cerita-cerita Hollywood. Tapi bila dekat Malaysia ni, drama dia kena, dia punya target audience lain. So macam mana you study macam mana nak berlakon, macam mana drama yang diorang suka, macam mana filem yang diorang suka, you tengok drama balik ke? Nombor 1 daripada berlakon dekat set, experience kita. Experience Ana dekat set. Lepas tu Ana start tengok drama Melayu sikit-sikit, filem Melayu sikit-sikit. Dengan Ana pergi kelas lakonan juga. Kelas lakonan juga. So yes, semua tu macam menolong sikit lah bila Ana nak masuk set. Sebab dia punya lain lah, dia punya apa, dia punya you nak adjust benda tu kan. Sebab cara Ana cakap bahasa English is way different cara Ana cakap bahasa Melayu. And mula-mula Ana punya bahasa pun Ana tak pandai bahasa Melayu. So Ana kena quickly kena belajar bahasa Melayu juga. So lama tak you nak belajar tu? Tak lama sangat lah. Tapi nak buang slang tu sekarang pun ada juga. Tapi susah, it's hard to switch. Macam contoh Ana suruh cakap bahasa English in my accent, susah kan. Sebab kita dah semua hidup Ana cakap bahasa tu, tiba-tiba kena tukar. Lepas tu kena belajar bahasa Indo pula. Macam non-stop. Sekarang Ana memang dah kerap ke Indonesia ke? Yes, untuk kerja. Cakap pasal career Ana dekat Indonesia tu, kita nak sambung ke part kedua lah. Boleh? Zaman Ana peak kan. Betul. So tapi kejap, peak dekat Indonesia ke peak dekat Malaysia? Dua-dua lah. Malaysia dulu, baru Indonesia pun kenal kan. Kita tanya dekat part tu Okay guys, jumpa di part yang kedua.